yang seterusnya iaitu penggunaan tenaga nuklear. Okey, tadi kita dah tengok tentang di mana di seluruh dunia taburan bilangan reaktor nuklear di seluruh dunia di negara-negara di dunia. Jadi hari ini kita nak tengok pula apa penggunaan tenaga nuklear ni. Okey, jadi objektif pembelajarannya ialah memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus, memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear dan mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, pertanyaan daripada murid. Okey, cikgu, bagaimana tenaga nuklear dihasilkan? Okey, ini adalah satu perbualan ataupun perbualan. Okey, jadi cikgu jawab tenaga nuklear dihasilkan melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Okey, kita tengok bagaimana pembelahan nukleus berlaku. Okey, pembelahan nukleus adalah proses pemecahan pecah satu nuklear radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nuklear yang lebih ringan dan lebih stabil disertai dengan pembebasan tenaga. Okey, pemecahan nukleus ini adalah melibatkan suatu neutron yang membedil atau menembak kepada nuklear radioaktif dan nukleus ini akan membelah menjadi dua dan menghasilkan tenaga. Okey, seterusnya kita tengok pelakuran nukleus. Okey, iaitu penggabungan. Okey, pelakuran ni penggabungan dua nuklear radioaktif yang ringan membentuk satu nuklear yang lebih berat disertai dengan pembebasan tenaga. Okey, jadi cikgu harap kamu faham penerangan cikgu. Okey, apa perbezaan di antara pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus? Okey, galeri sains. Pelakuran nuklear berlaku berterusan di matahari. Okey, dekat matahari yang paling mudah yang kita tengok, yang kita boleh fikir maksudnya berlaku pelakuran di matahari. Ini kerana matahari mempunyai isotop hidrogen dan suhu yang tinggi. Okey, tenaga yang dibebaskan daripada proses ini merupakan sumber tenaga utama untuk hidupan di bumi. Okey, cetusan minda ataupun kita panggil ini adalah soalan kebat. Okey, mengapa pelakuran nuklear memerlukan suhu yang tinggi? Okey, boleh jawab ya. Okey, kita pergi kepada topik yang seterusnya iaitu penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Okey, kita tengok ini adalah stesen janakuasa elektrik menggunakan nuklear, tenaga nuklear. Okey, daripada rajah ini kita nampak yang last sekali tenaga elektrik dibekalkan kepada seluruh tempat ataupun kediaman. Okey. Okey, penjanaan tenaga elektrik daripada nuklear. Okey, ini adalah stesen janakuasa nuklear untuk penghasilan tenaga elektrik. Okey, kita perlu mengenal pasti struktur-struktur atau belajar tentang struktur yang ada di dalam stesen janakuasa nuklear untuk menghasilkan atau menjanakan tenaga elektrik. Kita ada moderator grafik, dia nak memperlahankan neuron. Okey. Okey, kejap ya. Okey, kita ulang balik ya. Cikgu tengok balik. Cikgu ulang balik topik yang ni. Okey, sebab dia dah ke bawah. Okey, kita tengok. Okey, penjanaan ni. Okey. Okey, kita pergi kepada rod bahan api. Dia ada rod bahan api. Kemudian dia dilindungi oleh perisai konkrit. Okey, kemudian
daripada sini, daripada bahan nuklear ini akan membebaskan dia masuk ke dalam penjana steam. Maksudnya pengambilan air dari sungai atau tasik pergi kepada menara penyejuk, kemudian air sejuk ni masuk ke dalam pam air. Pam air ni akan dibekalkan kepada reaktor nuklear ni. Okey, kemudian air ni akan dipanaskan oleh tenaga nuklear, kemudian dihantar ke steam dalam bentuk steam. Air bertukar kepada steam, kemudian steam akan memutarkan turbin, kemudian daripada sini turbin dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, ARCO di Idaho, Amerika Syarikat merupakan bandar pertama di dunia menggunakan kuasa elektrik. Okey, di Amerika Syarikat, ada satu bandar yang menggunakan tenaga elektrik yang dijana oleh stesen jana kuasa nuklear. Lama dah dia buat penjanaan stesen jana kuasa nuklear ni untuk elektrik pada tahun 1955. Okey, jadi kita tengok rajah penjanaan tenaga elektrik daripada reaktor P, panas, kemudian air hasilkan, kemudian steam. Steam akan memutarkan turbin, turbin akan memutarkan dynamo, dan dynamo akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, ini adalah rajah alir. Okey, ataupun peta alir. Okey, untuk peta Aiting pula, tenaga yang terlibat dalam penjanaan tenaga elektrik ni adalah daripada tenaga nuklear, kepada tenaga haba, kepada tenaga kinetik, iaitu tadi, okey, Cikgu ulang balik ya. Tenaga kinetik tadi daripada dynamo. Daripada dynamo, turbin dan dynamo. Dan juga akhirnya terhasillah tenaga elektrik. Okey, jadi untuk tajuk ini, cikgu minta kamu membuat latihan dalam buku Sains Proses Skill muka surat 135 sebagai latihan untuk evidence PBD bagi melayakkan anda mendapat TP1. Okey, kita tengok ya satu motivasi. Tengok apa yang kamu tengok dalam rajah ni. Dalam slide yang saya kongsikan ini. Okey, kucing tengok dalam cermin dia nak jadi singa. Tapi sebenarnya kita mesti menerima diri sendiri. Apa kelebihan dan kekurangan diri kita. Okey, saya bukan yang terbaik, namun saya belajar menjadi yang terbaik. Okey, kita pergi kepada topik yang seterusnya, iaitu mengapa sesetengah negara memilih tenaga nuklear sebagai sumber tenaga untuk menjana tenaga elektrik? Okey, kenapa? Okey, kerana kurang sumber tenaga lain seperti petroleum dan arang batu. Okey, negara yang besar dan kepadatan penduduk tinggi. Negara dia besar, dia tak cukup tenaga untuk menjana elektrik. Okey, sumber pendapatan negara dengan membekalkan tenaga elektrik kepada negara lain. Okey, memiliki teknologi canggih dapat mengurangkan risiko yang berlaku kepada reaktor nuklear. Okey, jadi kita fikir juga, takut kan apa kesan letupan di loji nuklear dan sebagainya, tapi negara-negara ini telah memiliki teknologi canggih supaya dia dapat mengurangkan risiko. Okey, penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya sehingga kini tenaga nuklear terus menjadi pilihan bagi negara di dunia sebagai alternatif tenaga elektrik. Okey, terdapat beberapa sebab mengapa negara ini memilih tenaga nuklear sebagai sumber tenaga negara mereka. Okey, negara kita? Okey, negara kita menggunakan tenaga nuklear ke untuk penjanaan tenaga elektrik? Okey, tidak kan? Sebab kita menggunakan stesen jana kuasa hidroelektrik untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey, jadi kita tengok kebaikan tenaga nuklear
Okey, sebagai sumber tenaga alternatif menggantikan bahan api fosil. Kemudian, okey, saya ulang balik ya. Okey, penggunaan meluas dalam bidang perindustrian, pertanian, perubatan dan arkeologi dan penerokaan angkasa lepas. Okey, kemudian sumber tenaga alternatif menggantikan bahan api fosil. Bahan api fosil adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya petroleum, arang batu. Jadi, apabila kita menggunakan tenaga nuklear, tenaga nuklear boleh diperbaharui. Okey, kemudian kita tengok boleh menjana tenaga elektrik dalam jumlah yang banyak. Okey, sumber tenaga pengoperasian satelit selama beberapa tahun. Okey, sebenarnya satelit kita nak dapat internet, siaran langsung dan sebagainya daripada tenaga nuklear ni. Sebab tenaga nuklear adalah tenaga untuk mengoperasi satelit. Okey, dan akhirnya kebaikannya adalah kurang mencemarkan udara. Okey, kurang sumber tenaga lain. Jadi kebanyakan negara menggunakan tenaga nuklear, kurang sumber tenaga lain tadi. Okey, ini cikgu dah terangkan tadi. Kos yang tinggi, oleh itu mereka gunakan tenaga lain seperti tenaga nuklear. Okey, keluasan negara besar, penduduk yang ramai. Jadi contoh negara China, penduduknya sangat ramai. Jadi mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, jadi kuasa dan tenaga yang dihasilkan oleh tenaga nuklear cukup besar untuk menjanakan seluruh tenaga elektrik ke seluruh negara mereka. Okey, sumber pendapatan negara juga. Okey, contoh reaktor nuklear di Slovakia contohnya mampu menghasilkan tenaga elektrik yang melebihi keperluan negara dia. Okay, jadi dia boleh membekalkan tenaga elektrik kepada negara jiran dan mampu mendapat keuntungan yang lumayan. Okey, teknologi canggih. Jadi dia sentiasa buat kajian untuk mengelakkan risiko letupan dan sebagainya yang berlaku kepada reaktor nuklear. Okey, jadi habis untuk subtopik 12.2. Okey, cikgu minta kamu menyalin praktik formatif 12.2 buku teks muka surat 263. Okey, jadi untuk aktiviti PAK 21, project based learning untuk membolehkan kamu mendapat tahap penguasaan 6 atau tipik 6. Okey, cikgu nak murid-murid membuat persembahan multimedia dalam bentuk PowerPoint ataupun video. Okey, menerangkan tentang penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Okey, nanti boleh hantar kepada cikgu ya. Okey, sebagai evidence untuk mendapatkan tipik 6.